Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kami nak ucapkan kepada anda yang sentiasa memilih kami siaran wanita hari ini sebagai sajian tengah hari anda yang menemani hidup anda setiap hari. Sama ada anda menonton kami secara langsung di kaca TV ataupun yang sedang bersama kami di Facebook Live, sekarang ni boleh bagi love tu banyak-banyak, dan juga bagi anda yang menonton kami di Tonton HD. Betul tu Fiza, dan hari ini hari Rabu 17 Mei bersamaan dengan 26 Syawal. Mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana yang tengah pun nak habiskan puasa 6 dan sebagainya. Jadi kami harapkan puasa anda berjalan dengan baik, dan jangan lupa musim panas ini di pekarangan Seri Petas ini juga sangat-sangat panas, dan kita terasa haba dan juga bahangnya tu. Jangan lupa untuk ambil air yang lebih sikit sewaktu anda sahur. Betul, dan kalau kita cakap tentang keadaan ataupun cuaca yang panas ini, inilah juga kami nak ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton bahawa pentingnya untuk kita sentiasa kekal hidrasi. Dan kalau kita bercakap tentang kena sentiasa minum air yang mencukupi dan sebagainya, kadang-kadang kita seringkali ingat pada anak-anak kecil je. Betul. Tapi sebenarnya untuk diri kita dan juga insan-insan yang lebih dewasa, contohnya ibu, ayah, atuk, nenek kita kena ingatkan. Dan ini juga yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan, bagaimana sebenarnya untuk kita mengoptimumkan pengambilan air dalam badan. Kita kena lebihkan masa dalam bangunan. Kita boleh pilih bangunan yang berhawa dingin, kerap mandi, lembapkan badan dan hidupkan kipas. Macam kita ni, walaupun kita dekat luar, tapi alhamdulillah kita berada di bawah ada lindung lah dekat bawah bangunan ni. Orang putih panggil shades lah. Shades. Betul tu. Dan selain daripada kita juga, peranan kita selaku ibu bapa dan juga orang dewasa juga untuk pantau keadaan anak-anak kita. Mungkin diorang ni kalau bermain di luar dengan kawan-kawan lupa sekejap untuk minum air. Kita kerap ingatkan diorang untuk minum air supaya liquid ataupun cuci air dalam badan mereka ini mencukupi. Betul. Tapi sebenarnya saya rasa dalam keadaan sekarang ni kita pun tak perlulah, kalau boleh kita elakkan daripada ada aktiviti di luar. Sebab ada, kalau kita lihat di sekolah-sekolah juga dah tak ada aktiviti-aktiviti di luar yang dijalankan. Betul. Dan keadaan pembernihan awan di 7 empangan akibat cuaca panas juga akan dilakukan, dan kerajaan juga akan mengisytiharkan darurat jika gelombang haba makin membimbangkan. Ini keadaan yang telah pun diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri semalam. Tapi kalau keadaan ini semakin membimbangkan lah kan. Betul tu, dan kerajaan juga dalam pada itu Fiza turut memberi jaminan bahawa pengguna air, terutamanya mereka yang berada dalam sektor pertanian, perindustrian dan sebagainya, insya-Allah tidak akan kata orang terjejas dengan teruk. Okey, insya-Allah. Okey. Dan itu kita cakap tentang keadaan cuaca, dan sebenarnya mungkin ramai juga nanti tertunggu-tunggu semalam, menu apa kita nak buat? Tiba-tiba kan? Ada kuaya guru pula kan. Okey, dan itu sebenarnya bersempena dengan istimewa sambutan Hari Guru semalam. Dan kalau kita cakap tentang Hari Guru ni, jasa dan bakti seorang guru ni memang tak dapat kita nak balaslah. Siapa kita hari ini juga antara berkat dan juga jasa seorang guru yang sampai ke hari ini ilmunya kita bawa. Dan doa-doa mereka juga yang terus menjadikan kita insan-insan yang berjaya. Dan di kesempatan ini kami semalam nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mendidik kami. Dan kalau saya sendiri kan, saya pun banyak juga dalam guru-guru dalam bidang penyiaran ni. Senior saya yang mungkin tak sempat nak sebut namanya. Tapi Syira, sebenarnya kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang kalau kita cakap tentang guru ni, jasa dan pengorbanan mereka ni sememangnya berbeza-beza. Kita nak kongsikan kisah 2 orang guru ini yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Ketam, yang mana mereka ni nak pergi mengajar setiap hari mereka perlu menaiki bot selama 45 minit. Kita bersama dengan wartawan Syikin yang sempat bersama dengan mereka di Pulau Ketam baru-baru ini. Memikul tanggungjawab sebagai seorang guru ada kalanya bukan mudah seperti yang sering dilihat. Tanggungjawab dan kerjaya yang dipilih ini turut menuntut pengorbanan jika ditempatkan ke kawasan pedalaman atau terpencil. Sekolah Menengah Pulau Ketam yang terletak di Pulau Ketam, Pelabuhan Klang, merupakan satu-satunya sekolah menengah yang berada di sana. Kedudukan Pulau Ketam yang berketinggian 10 meter dari paras laut dan tidak mempunyai jalan raya. Bagi Cikgu Diba Malar, anak perempuan Pandi, dan Cikgu Muhammad Rizwan Alias yang telah lama berkhidmat di Sekolah Menengah Pulau Ketam,
rutin harian menaiki bot selama lebih 40 minit untuk ke sekolah sudah menjadi kebiasaan. Saya telah berkhidmat di SMK Pulau Ketam selama 7 tahun bermula daripada tahun 2016 hingga sekarang. Saya telah berkhidmat di sekolah ni selama 4 tahun. Sebelum ni saya mengajar 12 tahun di SMK Teluk Gadong di Klang. Buat pengetahuan semua, kalau kita nak ke sekolah ni, kita kena menaiki bot ataupun feri. Perjalanan daripada JT Port Klang ke Pulau Ketam mengambil masa lebih kurang 40 ke 50 minit. Perjalanan daripada JT pula ke sekolah mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit berjalan kaki. Di sini kebanyakannya adalah orang Cina dan bahasa utama yang digunakan sepanjang hari adalah bahasa Cina. So untuk mereka nak guna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris hanya semasa dalam kelas subjek tersebut sahaja. So itu cabaran yang besar. Apa yang saya kagum di sini, semangat rakan-rakan yang lain yang faham akan bahasa Melayu, mereka akan translate kepada kawan yang tak faham bahasa Melayu. Okey, jadi apabila ini berlaku pada tahun pertama saya mengajar. Okey, apabila saya berkata sesuatu dalam bahasa Melayu, kawan-kawan yang faham bahasa Melayu akan translate kepada kawan yang tak faham dalam bahasa Cina. Kemudian mereka akan sebagai tanda faham ramai-ramai. Okay, jadi benda tu satu benda yang luculah bagi saya. Tapi memang mereka tak lokek untuk sharing dia orang punya knowledge, mereka punya bahasa. Mereka sendiri pun suka untuk mengajar kita bahasa mereka. Okay, pada saya itu satu perkara yang positif. Guru insani pemangkin generasi madani. Guru ibarat lilin yang sentiasa menerangi kehidupan setiap pelajarnya. Jasa dan pengorbanan guru akan sentiasa disanjung tinggi. Tanpa guru, siapalah kita hari ini? Terima kasih diucapkan buat semua guru. Bila saya datang Pulau Ketam ni, harapan dia hanya satu saja. Pelajar saya, bila mereka habis Form 5, sama ada mereka lanjutkan pelajaran atau tidak, saya inginkan dan saya nak pastikan mereka mahir dalam bahasa. Pengalaman macam ni kita patut hargai, kita patut nikmati sementara ada peluang di sini. Tak semua orang, tak semua guru berpeluang untuk menikmati pengalaman seperti ini. Itu dia pengorbanan guru yang tiada nilainya, sanggup bersusah payah demi mendidik anak bangsa. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia. Baiklah, hari-hari pun kita menghargai jasa guru, akan tetapi hari ini kita ada agenda kita yang tersendiri. Kita nak kongsikan kepada anda aneka sup yang ada di negara kita. Betul. Dan kalau Syira sendiri, Syira suka sup apa sendiri? Syira suka sup daging. Makan dengan sambal belacan ataupun dengan sambal hitam cili padi. Sambal kicap tu kan? Sambal kicap, betul. Okey. Saya suka sup ketam ni, saya suka sup ayam, saya suka ataupun ni rasam. Sup rasam. Rasam ni memang favourite saya lah, kegemaran saya, dan saya kira mungkin anda juga penonton-penonton ada kegemaran anda masing-masing. Makan rasam ni, Syira, kalau dalam keadaan rasa macam kurang sihat, sesama, kedemam kan, makan rasam ni lepas tu rasa badan macam rasa segar. Kalau rasam saya selalu makan dengan banana leaf. Okey. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda aneka ataupun variasi menu sup yang mungkin anda juga ada menu ataupun resipi-resipi tersendiri, dan mungkin juga kadang-kadang orang kata musim hujan sedap juga makan sup. Betul. Musim panas pun sedap juga makan sup. Dan ada juga petua-petua dalam keluarga sendiri yang kadang-kadang kalau anak demam, kita hidangkan sup ketam. Kalau rasa tak sihat, sup makaroni dengan ayam dan sebagainya kan. Dan ini anda boleh terus kongsikan komen-komen anda ataupun resepi-resepi istimewa daripada keluarga anda bersama dengan kami di Facebook dan juga Instagram WHI TV3. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
jagung. Itu dia tadi pelbagai aneka sup yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di sana. Kalau cerita tentang sup ni, saya memang suka makan sup waktu tekak tak sedap ataupun waktu demam ke, masuk sup dalam tu, rasa tenaga kembali. Dan untuk kita berkongsi, kata orang sup yang pertama, demonstrasi sup yang pertama bersama saya ketika ini adalah Encik Muhammad Effendi Wan Teh, ataupun lebih dikenali ataupun lebih mesra dengan panggilan Pak. Abang Tan. Abang Tan. Ya, Abang Tan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, Abang Tan. Kita nak buat apa hari ini? Okey, hari ini Abang Tan akan buat demo masak sup ekor. Okey. Okey, sup ekor ni tapi in term of resipi Abang Tan ni dia a mixture of Melayu dengan India. Kita tahu kan ada sup khas, betul. Mama, Ya, betul. sup jernih. Jadi untuk sup ni adalah satu kelainan yang you tak boleh rasa lah tempat lain. Maksudnya kalau sup Thailand tu dia macam masam-masam pedas. Kalau sup dekat mamak tu kita makan macam pekat rasa rempah dia. Rasa rempah dia. Okey, tapi yang Abang Tan punya sup ni dia antara ada rempah. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Lepas tu dia rasa kita nak tahu resepi kejap lagi. Baik, kita mungkin boleh mula. Pak Tan, sebelum tu Abang Tan mungkin boleh cerita sikit kenapa ekor ni selalu jadi pilihan. Apa yang istimewanya atau mana sedapnya tu? Selalunya kalau kita tengok ekor ni seekor lembu ada satu ekor je. Betul. Jadi selalunya yang kurang ni lah dia akan jadi macam berebut kan. Jadi bagi Abang Tan kan ekor ni susah sikit lah. Susah sikit untuk kita dapat lah. Kalau kita nak dapat susu tulang kan banyak dijual kan. Betul. Jadi kalau nak beli ekor tu certain area yang kita boleh dapat. Betul. Kalau daging tu ada banyak lah pula bahagiannya. Ada kaki, ada ni kan. Tapi macam ekor, lidah. Ni benda-benda yang kita panggil yang agak sukar. Ada satu je dekat ekor, dekat lembu tu. Okey, baik, faham. Apa bahan-bahan yang diperlukan Abang Tan? Macam biasa, kita ada 3 serangkai. Kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Lagi satu. Jadi yang ini, Abang Tan dah buat dia punya rempah. Bawang ni dah termasuk dalam ni lah. Semua dah ada. Ini di blend ke macam mana? Kita blend dan kita masak tanak. Dia ambil masa dekat 40 minit macam tu. Oh, lama juga 40 minit. Untuk dapatkan dia punya masak yang elok. Masak yang elok tu maksudnya macam mana? Maksud dia berminyak elok, lepas tu rempah dia punya bawang dia masak dengan orang kata untuk dapat rasa yang elok lah. Untuk dapat rasa dia tu. Kalau terlalu cepat kadang-kadang kita akan rasa halia dia. Kita akan rasa bawang sangat kan. Tapi untuk dapat macam ni punya bentuk kan, jadi kena ambil masa. Okey, Abang Tan, saya nak tanya dekat bahagian ekor ni, kalau saya tengok ekor lembu tu halus je, ada ke isinya? Kalau tengok ni banyak sikit ni. Kalau ekor kambing yes. Memang tak banyak lah kan. Sebab ekor kambing kan kecil kan. Jadi kalau ekor lembu ni memang agak orang kata cukup lah. Boleh untuk makan. Senang didapati di pasaran lah maksudnya. Okey, baik. Sekarang ni kita buat cuma apa harga dia lebih mahal daripada harga daging biasa lah. Faham. Sebab yalah seekor lembu kan ada satu je. Ada satu je ekor. Okey, sekarang ni kita buat apa, Pak? Sekarang ni tengok dia dah masukkan rempah. Rempah ni untuk dapatkan sup yang habis berempah, kita kena ada ketumbar. Ketumbar? Ya, ketumbar, jintan manis, jintan putih. These 3 item ni memang kena ada. Cuma banyak wajib mana yang kita nak letak. Okey. Jadi itu yang jadi lain-lain resipi tu. Setengah orang letak banyak ni, setengah orang letak banyak ni kan. Jadi untuk Abang Tan ni 3 benda tu memang kena ada dalam ni. Jadi dia akan nampak color dia tu. Nampak dia habis berempah. Macam mamak. Ya, betul. Tapi dalam ni juga saya letak rempah yang ke arah Melayu. Sup Melayu. Supaya adalah mamak dan juga Melayu tu. Sebab kalau kita nak makan sup mamak, baik pergi kedai mamak. Betul. Jadi kalau nak makan sup Melayu, kita pergi kedai Tom Yam kan. So ni kita buat tengah. Kena pergi tengah. Okey, baik Abang Tan, saya nak, kalau daging ni dia adalah cara siang dia. Kalau ekor ni ada ke cara siang yang untuk kita nak hilangkan hamis ke? Kalau nak hilangkan hamis, paling senang basuh dulu dengan air kosong. Okey. Air kosong. Lepas tu kita ambil tepung. Apa-apa tepung pun. Kalau orang dulu dia nak air beras tu kan. Air basuh beras tu. Jadi dia basuhkan dengan ni ataupun air asam. Air asam tu kadang-kadang dia akan buatkan daging kita a bit masam macam tu lah kalau kita tak betul-betul. Saya lebih suka guna tepung.
Air basuh dengan air, Basuh kemudian dengan air, tepung. kemudian- Salut dengan tepung ke? Lepas tu kita ambil tepung, kita tabur je dan kita ramas-ramas. Jadi kita basuh sekali lagi. Okey. Jadi kita buang balik tepung tu. Jadi yang mana yang lendir apa semua tu dia akan lekat dengan tepung. Okey. Jadi dia akan keluar sekali. Okey. Dan bau dia pun akan kurang lah. Okey, baik. Kalau cerita tentang sup ekor ni, daging ada bahagian-bahagian macam batang pinang, dia sangat lembut. Sangat Kalau lembut, ya. tekstur untuk Untuk ekor ni pula ni macam dia macam sup gearbox apa semua. Dia memang lambat masak dia. Selama berapa lama tu untuk kita masak? Kalau kita nak make sure dia empuk tu. biasa macam ni lebih kurang 1,5 jam ke 2 jam. Lamanya. Ya, betul. 1,5 Tapi kita jam ada ke 2 jam. macam sekarang kan kita dah ada pressure cooker apa semua kan. Pressure cooker sekejap lah, lebih cepat. Dia tak kacau rasa kalau kita letak dalam pressure cooker? Kalau kita masak gunakan pressure cooker, apa yang kita boleh buat, kita rebus dulu ekor dalam air tu. Lepas tu kita sekejap, kita baru masukkan rempah. Kita tumis luar. Biar sekejap, kita tumis dulu. Lepas tu baru kita masukkan rempah di luar. Lepas tu pasang balik sekali lagi. So dia akan resap dalam tu. Okey, baik. Ataupun kita tumis dulu, lepas tu kita letak ekor sekali, taruh air, kita set up pun boleh. Dia boleh dua cara lah. Okey, ada dua cara lah. Okey, baik Abang Tan, kalau kita makan sup ni kan selalunya memang tak lengkaplah sup tanpa kicap Johor. Kicap Johor. Boleh ceritakan sikit tak resepi kicap ni pula? Kicap Johor ni sebenarnya wife saya orang Johor. Oh, okey. Bangsa Johor. Ya. Jadi dia yang sebenarnya resipi dia lah. Jadi kita gabungkan kicap Johor dan juga sup pekat Abang Tan ni lah. Okey, baik ni kalau saya boleh dalam ni, saya boleh ambil gigil angkat pun. Okey. Dalam ni kita ada cili basically. Okey, baik. Kicap cili padi. Cili padi. Okey, baik. Kicap premium lah. Bagi saya jangan ambil kicap sos yang cair tu kan. Jadi dia tak rasa dia tak naik. Ada sedikit bawang putih. Ada yang perasa lah, garam apa semua sikit lah. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tanya, ni dah siap ke? Ini kena tunggu lama lagi ni. Lama lagi nak tunggu. Lama lagi. Tapi kita dah ada yang dah ready dah. Ini yang dah siap. Ini versi yang dah siap penonton-penonton. Dan di sana sejam 2 lagi. Memang tak habis siaran kita. Baik Abang Tan, mungkin boleh kongsikan kepada kami ataupun penonton-penonton di luar sana yang nak rasa sup Abang Tan ni, mungkin ada Instagramnya, ada Facebooknya. Boleh datang ke, boleh search IG Abang Tan, sup gearbox kami Abang Tan. Lokasi kita di Sri Aman Food Center, Bukit Jelutong. Kita buka setiap hari lah, basically 7 hari seminggu, daripada pukul 11 pagi sampai 9 malam. Dan Abang Tan juga, selain daripada kita ada gearbox, kita ada sup ekor, sup kambing, kita ada juga grill. Oh, wow. Kita buat grill kambing dan juga grill ayam. Bagi yang nak makan grill. Okey, baik. Terima kasih banyak Abang Tan. Sementara kita nak tunggu kita punya sup ekor ni masak, kita nak dengar dahulu apa pendapat rakan-rakan kita di luar sana, apa agaknya sup kegemaran mereka. Jom kita tengok. Kalau saya, menu sup kegemaran saya adalah kebiasaannya sup tulang rusuk lah. Sebab sup tulang rusuk ni memang menjadi pilihan menu sup untuk satu keluarga saya. Dan untuk menu pilihan sup tulang rusuk, biasanya saya akan masak dengan cara menumis untuk menghilangkan bau hanyir pada tulang rusuk lah. Kepada sup ayam, sebab anak saya pun sup ayam adalah pemilihan keluarga lah. So cara masakan saya biasanya saya pun dalam waktu-waktu yang sup haba ni memang saya memang mengamalkan makan sup, sebab sup ni healthy, dia boleh menurunkan kadar panas dalam badan. Saya kurang gemar sup sebab last time saya makan sup adalah sup kambing. So saya kurang gemar kambing. So sup tu dia kuat sangat bau kambing. So saya tak boleh makan. Tapi saya boleh makanlah macam sup ayam. So sebab sup ayam ni kita boleh makan dengan mihun atau makan dengan nasi kan. So saya tak ada masalah. Cuma saya kurang gemar sangat dengan sup. Tapi saya boleh je makan. Saya suka makan sup, terutamanya sup yang pedas, macam sup tom yum macam tu. Sebab saya orang Negeri Sembilan, so saya makan pedas. Tapi kalau macam kalau dia punya bahan dalam tu macam lembut lagi okey lah. Sebab kalau daging saya makan braces, so macam aku suka. Kalau saya suka makan sup tulang. Sebab dia kan dia macam comfort food macam tu. Kalau macam hari sejuk ke kan, bila kita, kalau sup tu panas lagi sedap. Dia macam masuk kat tekak, lepas tu rasa macam lega macam tu. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini
Okey, ini dia ramai penonton tertunggu-tunggu tu tadi. Makcik dah beli minyak saji. Hari ni menu apa nak buat ni? Jangan risau, hari ni kami nak kongsikan kepada anda satu lagi menu yang dibawakan khas untuk anda hari ini, iaitu sup ketam. Hari ni kita akan bersama dengan Cik Mursyid. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Selalu tengok di Instagram, di media sosial. Hari ni bersama dengan kami hari ni untuk berkongsi satu lagi menu istimewa. Menu apa ni nak bawa hari ni? Hari ni pihak Saji membawakan kita menu yang istimewa iaitu sup ketam. Okey, memang istimewa sebab sekarang ni rata-rata dengan orang demam lah, orang sakit tekak lah. Sup ketam ni memang sesuai kan untuk orang yang tak sihat ni? Sesuai, terutamanya pada yang cuaca yang panas sekarang ni. Memang sup ketam ni memang sihat untuk everyone lah yang boleh guna. Okey, panas pula hati saya dengar. Tapi sebab tak sabar nak menikmati hidangan menu ketam ni. Mungkin Cik boleh kongsikan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk menu ketam kita ni? Baik, boleh. Bahan ni sikit sahaja. Kita akan gunakan minyak masak saji. Ini paling penting. Kita ada ketam, of course. Sup ketam. Kita ada bawang putih dan bawang merah yang kita telah ditumbuk. Garam, rempah punjut, air, halia, tomato, seledri dan daun sup. Itu sahaja. Ini je bahannya? Itu je. Memang nampak mudah sangat. Mudah sangat. Okey, kita dah boleh panaskan kita punya api. Okey, alright, kita panaskan api. Okey, Sid, kalau kita cakap tentang penggunaan minyak pula kan, mungkin Sid boleh kongsikanlah kenapa dan apa keistimewaannya minyak masak saji ni? Minyak masak saji ni salah satu kelebihan dia, kat kedai boleh dapat banyak-banyak saiz. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan 5 kilo. So nak sikit, nak banyak, macam-macam ada. Betul. Ini macam kalau duduk apartmen macam saya sesuai. Beli yang kecil sebab tak payah nak angkat berat-berat kan. Betul. Kalau nak buat open house, beli yang 5 kilo tu. Betul. Makcik Tipah kat rumah tu dia beli yang besar tu. Sebab maklumlah nak buat open house hujung-hujung minggu ni kan. Okey, kalau kita cakap tentang pentingnya penggunaan minyak masak ni juga kan, kadang-kadang orang macam salah faham. Dia fikir macam, betul ke kena beli minyak masak yang tertentu? Sebab apa sebenarnya kelebihan dia untuk masakan kita tu? Untuk minyak saji ni salah satu kelebihan dia sihat. Dia option yang lebih sihat sebab dia penuh dengan vitamin E dan juga dia bebas kolesterol. So kalau nak sihat-sihat tu bolehlah guna minyak saji ni. Lepas tu lagi satunya kelebihan yang saya rasa yang memang power lah sebagai seorang tukang masak dan chef, dia tak ada flavor. Okey. Bukan tak ada flavor bukan maknanya masakan ni tak kurang flavor. Maknanya resepi nanti dia tak larilah. Okey, maksudnya dia mengekalkan rasa asli masakan tu. Betul. So kalau sup ketam dia rasa sup ketam lah. Betul, bukan sup ayam nanti jadi. Sekarang saya tumiskan bawang merah dan bawang putih sebentar. Bau dia memang sangat-sangat wangi lah. Itu yang pentingnya kan, kita tahu pemilihan minyak masak kita ni kan. Okey, Sid dah masukkan air. Tapi Sid, ini juga yang penonton-penonton kita nak tahulah. Ada tak Sid boleh kongsikan? Sebab ini resepi kita resepi sup ketam. Tips pemilihan ketam ni. Baik ketam tu hidup lagi. Cik dah basuh dah, saya dah pastikan. Okey, ketam ni kita kena pastikan dia betina atau jantan. Okey, kalau betina dia warna brown-brown sikit. Yang jantan dia blue-blue sikit, gelap-gelap macam ni ya. Lepas tu lagi satu, kalau betina kena pastikan ada telur ke tak. Ada setengah orang tak suka telur. Kalau tak suka telur tu keluarkanlah. Lepas tu kena bau. Kalau ada bau dia fresh, makna dia kurang bau. Kalau bau dia kuat sikit, maknanya dia kurang fresh sikit lah. Orang kata bulan penuh, bulan mengambang, bulan separuh ada kaitannya dengan isi ketam. Betul ke? Saya pun tak pasti. Tak pasti ya? Tak pasti. Tapi itu saya baca lah. Dia kata kalau bulan penuh maknanya isi ketam tu banyak. Tapi kalau bulan separuh isi ketam tu sikit. Tak tahulah. Itu saya baca je. Kena tengok bulan. Okey, Sid, kita nak berbaliklah kepada soalan minyak masak ni kan. Kita gurau pun kita gurau juga kan. Sebab makcik-makcik Timah, makcik Bedah kat rumah ni dah tak sabar nak tahu ni. Sebab dia dah beli banyak minyak ni. Mereka nak tahulah tentang minyak ni kan. Kebiasaannya kita beli minyak ni, kita memang sayang. Kita nak tahu sebenarnya berapa kali kita boleh guna ataupun ulang pakai minyak kita ni. Minyak ni special sebab dia diproses dengan teknologi yang tinggi. So dia boleh guna 3 atau 4 kali tu, banyak tu. So kalau guna jenama lain, kalau biasanya pizza kalau guna goreng ayam, dia macam warna dia perang sikit kan. Tak, minyak saji ni dia maintain dia punya kecerahannya, dia punya freshness dia. Jadi saya ulanglah. Jadi macam mungkin penonton-penonton yang nak tahu berapa kali kita boleh guna ataupun ulang pakai minyak saji ni, kita boleh guna ataupun ulang pakai 3 hingga ke 4 kali. Betul, 3-4 kali. Selagi warna dia masih lagi elok lah, betul tak? Betul, dan betul. kalau tidak menjadi gelap, maknanya kita masih lagi boleh pakai. Boleh. Itu jimat tu. Betul. Kan? Betul. Okey.
tu masukkan apa tu? Ni masukkan halia. Kenapa kita kena masukkan halia? Untuk kurangkan bau ketam nanti. Oh, bau hanyir itulah. Betul. Sekarang pun saya masukkan tomato. Kalau para penonton yang guna tomato kecil, guna 1 biji. Oleh sebab tomato saya ni besar sikit ni, saya guna setengah je lah. Okay? So, sekarang ni saya nak hiris-hiris sikit seleri. Seleri ini bagi nak naikkan rasa dia lah kan? Saya pergi sana boleh? Boleh. Nak tolong. Boleh. Silakan. Tolong mengacau. Silakan. Sekarang kita nak kasih dia buih-buih sikit. Bagi dia mendidih. Mendidih. Buih-buih pula. Dah start mendidih, kita buih-buih bolehlah berbubble-bubble juga sama. Betul. Boleh dah mendidih, dia akan berbuih. Penonton jangan. Betul dia akan mendidih. Betul kan, Sik kan? Betul. Sik, kadang-kadang kan ada orang dia takut tau. Bila kita nak masak sup ni, kita memang kena menumis kan. Ada orang cara dia berbeza-beza lah. Ada orang dia memang terus naik dengan air, rebuskan. Ada orang dia akan tumis. Kadang-kadang orang takut kalau ada penggunaan minyak yang banyak. Tapi kalau kita tengok ni memang minyaknya cantik, baunya wangi. Mungkin Sik boleh kongsikan sikit pentingnya penggunaan minyak ni juga dalam masakan sup ni. Sebab dia satu option yang bersihat. Seorang tak payah risau sangatlah kalau terletak lebih sikit pun tak apa. Dia penuh dengan vitamin E, sihat untuk anda. Penuh dengan vitamin E, tak ada kolesterol kan. Tak ada kolesterol. Betul. Proses yang berteknologi tinggi. Ketam ni tadi hidup di jalan boleh masukkan? Boleh sekarang boleh. Kita boleh masukkanlah Kita masuk. Saya lupa sekali ke? Masuk sekali. Dia punya shell tu dikasih flavor extra sikit. Oh ya. Ya. Okey, saya masukkan Silakan. Okey, awak masukkan tu. Okey. Saya masukkan Saya masukkan rempah puncut dia. Rempah puncut. Nampak ketam ni tadi Sid. Okey, jadi Sid ni betul lah kan kalau musim-musim panas ni yang orang demam, anak-anak kita ramai yang demam sekarang ni kan, sesuai lah untuk makan sup ketam ni kan? Sesuai. Lepas tu resepi ni simple sangat. Masa panas-panas pun letih-letih kan. Ni senang, campak-campak je. 10 minit, siap. Yang 2 ekor kaki dia ni saya biarkan air? Biarkan je lah. Sekarang saya taruh garam sikit lah. Garam, okey. Garam kita memang letak akhir sekali kalau boleh, my personal preference awal-awal. So garam dia boleh masuk ke dalam ingredient dia. Betul. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk siapkan ataupun masak sup ketam ni? Kepada para penonton yang masak di rumah, 10 minit sahaja. Jangan lebih sangat sebab ketam ni dia masak cepat. Actually semua seafood dia masak cepat. So 10 minit sahaja. Warna dia pun dah berubah kan, dah jadi warna merah macam pemalu. Macam Sik pun pemalu juga. Betul lah, muka Sik pun nak cakap tadi takut pula. Betul dah merah. Okey, bagi anda penonton kan yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang produk-produk daripada Saji ni, tentang minyak masak, tentang macam-macam lagi produk yang ada, macam mana cara untuk mereka terus mengetahui tentang produk daripada Saji ni? Kalau nak tahu lebih lanjut atau nak tengok resep untuk sup ketam ini, boleh layari media sosial Saji @Saji Malaysia Official. Semua kat sana. Okey, ada website, ada Facebook dan juga Instagram dan juga nombor hotline yang boleh anda hubungi untuk anda ketahui dengan lebih lanjut lagi tentang produk-produk daripada Saji ni. Mungkin Cik Timah nak tahu kan berapa kali proses penyulingan tu, boleh call je hotline tu. Nak tahu resepi-resepi yang dikongsikan oleh Sid dan juga chef-chef kita sebelum ni, boleh terus ke media sosial Saji. Okey, saya nak rasa sup yang disediakan oleh Sid ni, boleh minta sudu tu? Boleh. Ni guna ni. Sambil-sambil saya nak rasa sup sebelum tu kan, sebelum sup crab ni, sebelum kita hidangkan, kita taburkan sikit ni daun sup. Kasih dia freshness sikit. Silakan. Okey. Sambil-sambil saya nak rasa ni, bau dia wangi. Jangan marah penonton. Rasa yang Sid masak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ke tak? Sedap rasa ketam. Itulah. Okey, sedap. Baik rasa ketam. Sambil saya nak menikmati hidangan sup ketam ni, kita akan bersama dengan Syira. Seronok awak tadi sup ekor. Lepas ni ada sup gearbox dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dahulu kepada anda aneka resepi sup yang menjadi pilihan rakyat di Malaysia ni. Kita saksikan. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Sup suhun pucuk telur sesuai untuk menu bersahur ke, berbuka ke, memang layan you all. Okey, mula-mula kita rendam suhun pucuk tu hingga dia lembut. Lepas tu kita tumbuk bawang merah, bawang putih halia. Lepas tu kita tumis hingga dia wangi, masukkan serbuk black pepper, tumis hingga layu, masukkan air. Lepas tu masukkan carrot, lepas tu masukkan suhun pucuk, masukkan mushroom seasoning and garam. Mushroom seasoning ni no MSG, jangan risau. Lepas tu masukkan telur satu sebiji demi sebiji, tutup periuk tu, api kecil. Dah siap masak sup, tabur daun sup, daun bawang.
Hai Wakma, hari ni kau nak share resepi sup belut ala Thai. Macam biasalah kalau eksotik ni Pak Ui lah request nak sup masam-masam pedas ala Thai tu. Mau kita tengok. Mula-mula kita panaskan minyak, tumis bahan ketuk dengan bahan higih ni sampai digaring, masukkan rempah sup, godai lagi biar rempah tu masak. Lepas tu masukkan air secukupnya. Ikut Wakma lah nak kuah banyak mana. Lepas tu kita masukkan cube ayam, tambah sos ikan sikit, perah jus limau. Lepas tu masukkan gula sikit, masukkan daun limau purut dan juga asam keping untuk elakkan rasa hanyir belut lah. Lepas tu bila dah mendidih, masukkanlah ikan belut yang kita potong kecil-kecil. Lepas tu godai dalam 15 ke 20 minit sampai dia menggelegak, sampai ikan tu masak. Jangan lama sangat, jangan sekejap sangat. Lepas tu kita bolehlah masukkan tomato dan juga tabur daun ketumbar. Daun ketumbar tu masuk akor sekali. Dah siaplah kita punya sup ala Thai. Sedap weh kalau belut ni masuk sup ala Thai pedas-pedas masam-masam gini. Memang mengiruk jawabnya. Hidangkan dengan nasi panas, telur dadar. Baik, para penonton, kalau anda nak tahu dekat pekarangan Sri Pentas ni bau aroma sup pelbagai jenis menusuk ke dalam hidung saya ni. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk santuni rakan kita di Facebook. Daripada Natirah Muhammad Yusof, saya pilih sup cendawan campur fish ball, fish cake dan juga potongan ayam. Tambah bawang goreng dan juga daun sup. Sesuai untuk yang cuba nak menurunkan berat badan. Ini penting ni. Untuk mereka yang nak turunkan berat badan, anda boleh ikut tips dan juga menu yang dikongsikan oleh Puan Natrah ini. Baik, ini adalah menu daripada Puan Natrah. Kita nak kongsikan pula menu sup seterusnya bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Ahmad Zakaria. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya adalah ibunya, Puan Nora. Betul. Assalamualaikum Ibu, apa khabar? Okey, baik Encik Syazwan, kita nak masak apa hari ini? Hari ini kita nak buat demo sikit masakan sup kambing. Kat sini kita ada daging kambing, kemudian kita ada gearbox kambing. So sebenarnya banyak orang tanya kalau masak sup kambing ni, satu problem dia adalah bau. Betul, hamis kambing tu. Hamis kambing. Kadang kebanyakan orang dia makan kambing tapi bau, sebab bau tu dia tak tahan. Jadi hari ni kita nak tunjuk macam mana kita persediakan sup kita, dan banyak bahan rempah ni dia akan membuatkan hilang bau kambing. So you boleh makan, tak ada masalah. Okey, baik. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah bahan-bahan dia sangat basic, sangat asas, yang mana perempuan di rumah pun boleh dapat dengan mudah. Yang pertama kita ada bawang yang kita kisar. Kemudian kita ada garam, ada gula batu, kita ada jintan manis dan jintan putih. Kemudian ada bawang lada putih, kemudian lada hitam dan 3 sekawan lah. Ini bahan asas, bahan renehan asas. Dan yang paling penting, disebabkan kita campuran kita punya daging ni atau renehan ni adalah daging dan tulang, jadi kita tak perlukan minyak. Jadi sup tu dia tak berminyak. Maknanya kalau minyak yang keluar adalah minyak yang original daripada gearbox dan daging semua itulah. Okey, baik Encik Syazwan, kalau kita cakap tentang gearbox ni, kan saya tertanya-tanya, gearbox ni bahagian mana sebenarnya? Gearbox ni dia bahagian lutut lembu. Lutut lembu dan lutut kambing lah. So kalau dalam satu ekor tu kita boleh dapat lebih kurang dalam satu batang kaki kita boleh dapat 4 bahagian. So maknanya bila 4 kaki tu maknanya 8, 16. So 16, 8, 16, 24. Kira banyaklah bahagian yang kita boleh dapat. Okey, baik. Dan sekarang ni kita nak masukkan adalah ini gearbox lembu. Kemudian kita masukkan daging kambing lah. Dengan tulang. Dia campuran daging dan tulang. Okey, selalunya berapa lama untuk kita masak sup gearbox ni untuk pastikan dalam, kalau tak silap saya kat dalam ni macam agak dalam kan? Nak pastikan dia betul-betul masak kat bahagian dalam sebelum kita makan. Kalau untuk daging, dia sama saja. Daging kambing dengan daging lembu ni dia sama je lebih kurang dalam, sebab kita masak dalam open cooker macam ni, dia lebih kurang sejam setengah lebih kurang itu lah. Tapi kalau di rumah, kalau tuan-tuan puan masak menggunakan pressure cooker, dia lebih kurang 40 minit, setengah jam dah empuk dah. Cumanya untuk gearbox dia take time sikit. Kalau ini berbeza. Kalau untuk gearbox kambing dia ambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Sejam setengah macam tu, 2 jam. Kemudian tapi kalau gearbox lembu pula dia ada 2 bahagian. Sebab gearbox lembu ni dia besar, jadi dia ada bahagian lemak dan dia ada bahagian daging. Macam kita display hari ini adalah bahagian daging, dia ambil masa dalam 3 jam ke 4 jam. Tapi kalau bahagian yang lemak dia bercabang, itu biasanya ambil masa 5 ke 6 jam baru dia betul empuk. Okey, baik. Sama ke cara untuk kita siang gearbox daripada lembu dan juga daripada kambing ni untuk hilangkan bau-baunya? Sebab lembu ni pun ada baunya, betul? Betul. Dia masa basuhan sama, tak ada masalah.
Cumanya bergantung pada rempah yang kita pakai. Okey. So bahan rempah ni lah yang menyebabkan dia dia menutup bau itulah. Dan bila renehan tu lama, dia dah keluar segala hamis-hamis darah dan sebagainya, so dah selamat dimakan, tak ada masalah. Okey, baik. Encik Syazwan, saya ada satu pengakuan untuk buat. Saya tak pernah makan gearbox. Saya nak tahu dekat dalam ni sebenarnya ada apa dan cara nak makan kat dalam ni macam mana nak makan? Okey, so dalam ni sebenarnya dia ada sumsum, tulang sumsum lembu lah dalam bahagian tulang tu. Kemudian dia actually dia ada banyak sumber protein lah. Okey. So kalau nak makan untuk gearbox lembu ni, ini straw dia agak besar. So boleh sumbat dan boleh sedut. Ini dah masak ke? Dah masak. Kalau saya nak cuba yang ni boleh tak ada masalah. Okay. Boleh izinkan saya ya? Okey. Okey, semua. Dalam ni boleh dah masak ya? Dah masak. Okey. Boleh naik. Merasa macam lemak-lemak. Yes, betul. Rasa macam lemak-lemak macam tu kan? Betul. So betul lah saya masukkan ini dengan straw. Betul. Tak ada cara makan yang lain. Tapi kalau orang dulu menariknya orang dulu dia tak ada straw kan. Kalau zaman dulu tak ada straw. Jadi macam mana kita makan gearbox ni, kita ketuk tulang tu. Dia akan jatuh lerai ke bawah. Macam kita ketuk ketam. Macam tu. Okay. Tapi zaman sekarang ada moden, dia dah ada straw yang mudah. Okey, baik. Kalau kita cakap tentang sup gearbox ni sesuai dimakan dengan apa? Nasi ke, roti ke, nasi dan sambal belacan ke, sambal hitam ke? Okey, betul. Okey, untuk penyediaan dia berbeza penyediaan sup ni. Ada orang buat sup dia style berempah. Pekat. So itu macam sup mamak sebagainya, tapi untuk kita sup kita very light. So dia sangat sesuai untuk makan dengan bihun, dengan nasi, dengan kuih tiaw, dengan bubur. Dengan kuih tiaw. Ya, betul. Okey, baik. Dan kita sediakan 2 sambal kat sini. Kita ada sambal kicap. Kalau orang-orang belah selatan di Johor sebagainya memang popular lah sambal kicap ni. Dan kita ada juga sambal merah atau sambal belacan. Ini memang signature kita. Maknanya pelanggan memang datang memang saya nak beli lagi sambal. Kongsilah sikit resepinya, boleh ke? Base dia bahan dia tak adalah bahan rahsia. Standard lah, cuma tomato, cili api, garam, gula dan sebagainya. Itu je lah basic. Bahan basic. Cumanya mungkin cara penyediaan orang berbeza-beza. Cuma ini memang kita punya signature sambal lah. Dan dua-dua ni you boleh makan pair dengan nasi boleh, pair dengan mi boleh, kuih tiaw boleh, bubur pun boleh. Nak mix dua-dua sambal pun boleh. Dia jadi rasa yang lain. Pelbagai lah senang cerita. Betul. Saya nampak kat sini pun ada apa ni? Ini kambing. Ini kambing. Ini gearbox lembu. Ya, betul. Ini gearbox kambing. Okey, baik Encik Syazwan, kalau penonton di luar sana nak rasakan sup gearbox daripada Encik Syazwan dan juga air tangan ibunya, di mana mereka boleh pergi Instagramnya? Okey, boleh Google, type saja Sup Power Padang Jawa. Kemudian kat situ ada nombor phone tertera. Kita buka tiap hari dari Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Ahad. Bermula jam 4 petang hingga 11.30 malam. Okey, baik Encik Syazwan, sementara kita nak tunggu sup gearbox kita ni siap, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. She dah pegang sudu. She takut juga. She dah pegang sudu maknanya apa? She tak sabar nak rasa lah tu. Tapi sebelum tu, kalau kita cakap tentang menu sup ni, memang ada pelbagai menu yang menjadi kegemaran rakyat di Malaysia. Antara daripada Puan Raziah ni dikata, selamat tengah hari pengacara-pengacara yang cantik manis. Puan Raziah kata, saya sangat suka sup yang besan saya buat. Tak tahu macam mana dia buat sup tulang sedap. Sangat Allah, untunglah besan buat sup sedap. Baiklah, dan seterusnya daripada Puan Halijah Hanif. Assalamualaikum Fiza dan juga Syirah. Waalaikumsalam semua warga WHI. Mini sup sesuai dimakan untuk warga emas. Cuaca panas elok, makan mini sup. Sup suun campur pucuk, fishball dan juga sayuran lain. Baiklah. Ini favourite saya juga. Saya memang suka sup yang ada suun dan juga pucuk dan kadang-kadang letak santan. Oh, sedap. Okey. Ada yang kata suka sup urat keting dan sebagainya. Tapi ini juga antara menu sup yang paling saya suka, iaitu rasam. Okey. Jadi Chef Vicky, hari ini kita nak kongsikan menu rasam yang macam mana ni? Rasam saya sebenarnya hari ini vegetarian. Biasa punya rasam. Tapi saya ada letak kurma. Itulah, ada nampak. Bahan dari kurma. Okey. Mungkin kurma. kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, sebab kebiasaannya bagi macam bangsa lain kan, bagi masyarakat India sendiri memang ini antara menu yang biasa dimasak dekat rumah. Biasa. Tapi kadang-kadang kalau kami ni nak makan rasam, kadang-kadang kena pergi ke kedai apa ni, banana leaf dan sebagainya. Jadi mungkin boleh kita kongsikan antara menu-menu yang ada ni untuk kita masak sendiri kat rumah. Okey, kat rumah sebenarnya rasam ni sebenarnya very basic lah. Kan kesenangan, dan dia
dia kita panggil sup cair ataupun consomme dalam bahasa Inggeris lah. So kita ada jintan, ketumbar, actually biji ketumbar, black pepper dengan kumin yang kecil. Kumin kecil. Okey, baik. Okey, saya panaskan minyak bagi ada bau halba, sikit. Ada tak halba Tak ada. Tak ada. Kumin je. Okey, alright. Kumin. Okey, banyak jintan mana, jintan putih, ketumbar dengan lada hitam. Okey, kemudian? Lepas tu kita ada daun kari dengan cili kering. Cili kering. Okey, baik. Daun kari ni wajiblah kena ada. Kena ada. Okey, baru naik bau. Bahan utamanya lah. Okey. Comel periuk chef tu. Periuk. Dia kecil. Kan? Kalau you nak lagi cili, bagus. Lagi daun kari lagi banyak. Lagi bagus. Chef, kalau boleh saya bertanya, kenapa sup rasam ni menjadi kegemaran masyarakat India? Ada ke khasiat sebenarnya tertentu? Sebenarnya dia rasam ni kita makan selepas kamu makan nasi. Dia sebenarnya sebagai satu sup untuk penghadaman. Dan dia adalah very light food. Kan? So you tak nak makan macam kari ke apa kan, dia berat kan. Benda ni you boleh makan dengan apa saja. Orang putih kata dia neutralizekan lah yang dah masuk dalam perut kita tu kan. Tu yang esok tu kita pergi ke tandas. Toilet. Tandas. Betul chef? Kita bersihkan lah. Dia bersihkan Kita bersihkan. Okey. Kita dah bau, tumis. tumak. Wanginya bau dia. Saya sebenarnya ada yang pakai kunyit. Kunyit ini pun salah satu yang penting juga. Dia macam antiseptik kan? Yes. So saya suka pakai yang fresh punya. Okey, lepas tu garlic dengan onion. Kalau kunyit serbuk boleh ke? Boleh. Selalu orang pakai serbuk, tapi chef nak lain sikit kan. Okey. Tapi kan kalau macam orang Melayu kan ada juga resepi yang lebih kurang macam ni. Tapi tanpa jintan lah. Asam rebus kan? Singgang pun sama kan? Singgang sama kan? Sebenarnya saya ada pernah rasa juga. Lebih kurang macam ni. Cuma bezanya tak ada rempah kan? Tak ada rempah kan? Tak ada rempah. So bau sudah naik. So saya nak bersin. Orang kata kalau bersin tu makanan tu sedap. Sedap. Kena rasa tu. Boleh ke bersin? Boleh. She memang pegang dia sudu ni. Jangan kontrol. Pizza takut saya ambil sudu dia. Okey. Okey, baik, seterusnya kita masukkan tomato. Tapi kalau tomato ni rasam ni, tomato kalau betul-betul yang dah masak, betul-betul yang masak dah bagus. Lagi bagus Lagi bagus Kak Chef, okey. Ada setengah orang saya pernah tengok lah kan kan, selain daripada tomato yang didadu macam ni, ada juga dia campur dengan tomato yang dia blend. Oh ya, boleh. Boleh ke chef? Boleh. Boleh. Ya Allah chef, bau dia sedap. Kalau lah boleh saya kongsikan bau ini bersama dengan penonton. Kita dah kongsikan dah kepada penonton. Biar saya je lah yang menikmati baunya. So yang ni, okey, ada ini saya punya style lah. Dalam masa ni kita actually akan masukkan garam. Okey, biasanya orang masuk garam maybe last minute. Tapi ini style saya. Masuk awal. Dia ada reason dia di sikit. pertengahannya. Apa alasan dia? Apa alasan dia? Okey, kerja garam ni sebenarnya is to bring out entire flavor. Macam dulu kan ada pernah tengok timun, kita letak garam, lepas tu gosok. Okey. Dia macam tu. Nak buang getah dia tu. So apa yang you ada ni sekarang akan keluar. Dia akan keluar lah. Rasa semula jadi tu akan keluar. Okay. Sambil chef nak terus pastikan kita punya bahan ni masak. Ini komen daripada Indon Husin. Dia kata sup merah dan bahagian kepala suami chop dulu. Sedapnya sup ikan merah kan? Merah sedap. Campur kentang, carrot dan juga tomato. Sediakan sambal kicap. Makan bertambah-tambah betul. Nasi panas-panas, nasi putih tu kan. Saya pula pelik sikit. Kalau saya ada makanan bersup ni, saya tak akan makan dengan nasi. Saya makan makanan sup makan sup tu je. Rata macam tu je, asing. Jadi macam chef cakap tadi rasam pun sama. Saya memang kalau saya makan rasam ni sama ada saya makan dia selepas ataupun sebelum. Adakah itu rasa kecantikan Fiza Sarjahan? Tidak. Chef, berapa lama masa nak ambil untuk masak ni? Saya dah pegang sudu lama. Dah tak lama. Sabar dari tak lama. Dia dalam 5 minit dah siap. Senang sajalah maksudnya. Okey, kita masuk air. Okey. Okey. Wow.
Sekarang kasih boil. Chef, hari ni chef buat menu rasam ni, rasam yang vegetarian. Tapi ada setengah orang dia mungkin nak campurkan dia punya protein ataupun bahan-bahan lain. Boleh tak chef? Boleh. Sebenarnya dia kan macam consumer base kan. So you boleh letak ayam. Kalau letak ayam kampung lagi sedap lah. Lagi sedap. Kalau you nak letak daging pun boleh. Kambing pun sekarang dah ada. Ketam pun boleh. You letak mango pun boleh. Lagi masam Lagi masam. Sedapnya. Dia memang macam tu. Tapi saya hari ni saya akan letak kurma. Letak kurma. Kenapa letak kurma, chef? Kena letak kurma. Sebenarnya tak ada orang buat letak kurma. Istimewa di wanita hari ini lah maksudnya. Untuk hari ini saja kita letak kurma. Saya ada pergi Dubai. So kita ada banyak selalu masa makan tu dia selalu bagi kurma. So saya pun fikir kenapa kita tak nak buat benda ni untuk rasam kita. So saya cakap dah masuk kurma. Ini sebenarnya bagus tau. Masuk kurma Kurma yang dibuang bijinya. You tengok tu kurma ni. Cantik kan? Yelah, tapi sesuai juga ni Syah kan sebab baru habis Ramadan. Mungkin ada kurma yang lebih tu. Lebih kan? Kadang-kadang orang fikir nak buat biskut kurma je. Tapi sebenarnya kita boleh jadikan bahan dalam rasam kita. Okey, baik. Lepas dah ini kurma ni kiranya bahan terakhir untuk masuk lah. Tak ada bahan lain. Sebab nanti dia pun akan keluarkan rasa manis di dalam tu. Tak ada gula kan? So kita letak daun ketumbar. Daun ketumbar. Okey. Hampir selesai kita chef. Hampir selesai. You dah boleh nampak. You dah rasa itu bau masam. Masam kita kan. Okey chef. Selain daripada rasam ni, bagi masyarakat India ada tak lain sup-sup yang mungkin kita tak tahu yang memang antara menu yang kebiasaannya lah dinikmati ke ataupun memang rasam saja? Okey, dia ada sup yang kita panggil yogurt punya sup lah. Yogurt. Okey, selalu dalam masakan India ni dia sup dia semua selalu makan masa yang akhir saja. Sekali baik. Untuk penghadaman itu antibakteria. Okey, baik. Sebab yogurt tu ya. Yogurt. So ada tu pernah tengok dia orang makan yogurt saja. Ada. Dia macam tu sajalah. Macam tu. Sebab yogurt tu kadang-kadang dia letakkan dengan cili dengan bawang. Okey. Memang ada maksud-maksud tersendiri dan saya juga kadang-kadang chef kalau kurang sihat kan macam rasa badan tak sedap, demam ataupun sesama, rakan India saya akan daripada dululah dicadangkan saya untuk makan rasam. Jadi sampai sekarang ni kalau saya rasa kurang sihat, susah macam hidung tersumbat dan sebagainya, saya mesti akan cari rasam. Dia lagi banyak herb. Okey, kalau macam ini setengah orang, I mean orang-orang tua, I mean everybody dia ada style dia sendirilah. Dia akan tumbuk. Kalau saya tumbuk kat sini bergoyang. Bergegar pula ya. So, kalau boleh tumbuk pun tak salah. Betul. Okey, baik. Saya nampak Fiza dah berpusing-pusing sudu dari tadi tenung. Saya dah pusing-pusing sudu ni. Saya boleh ke saya rasa chef? Boleh, dia boleh rasa dah ni. Saya rasa yang tu ke saya rasa yang tu? Yang ni lah. Rasa yang tu. Ada kurma, yang ni panas lagi. Panas-panas suam-suam kat situ. Tak baik penerbit saya cakap dia tak sabar. Memang pun. Tengok dia punya pinggir. Ni apa dapur kita pun. Comel. Letakkan meja. Betul. Periuk ni kan. Ini saya chef, kalau periuk ni tak boleh kongsi dengan Syira. Satu periuk ni saya seorang je. Macam mana? Puan producer, tolong saya puan producer. Okey, baik. Ada setengah orang dia suka lebih pekat. Tapi ini memang cair. Okey, kalau you blend benda ni dan dia akan jadi pekat. Okey. Okey, tapi saya tak suka blend pasal saya nak memang aroma dia tu. Tapi blend kalau nak buat sup, ini rahsia satu yang saya tak tahulah. Mungkin bagi ini pendapat saya, ini professional punya opinion. Kalau kita nak buat bahan-bahan macam ni, jangan guna blender. Jangan guna blender. You tengok bila you guna blender, masa you lepas you blend, you akan rasa ni panas. Bila dia panas, aroma yang dalam tu akan hilang. Pasal tu zaman dulu dia tumbuk. Tak sempat dah chef sekarang. Tak sempat. Ada masa. Faham. Lagi satu maklumlah chef, takut nanti ada muscle. Nak on air dapat ada muscle. Okey. Chef boleh rasa? Boleh. Sementara Fiza nak rasa kat situ, chef mungkin boleh kongsikan apa lagi yang chef sediakan di ada restoran di Instagram? Mungkin boleh kongsikan kepada kami? Saya sebenarnya supply Indian frozen food. Okey, apa yang ada tu? Seperti idli, wadai, chapati, samosa,
kita supply ke caterers, consumer. Ini frozen ni maksudnya bukan kita gunakan teknologi. Kita bukan gunakan cara biasalah. Dia ada sistem dia. Untuk frozenkan dia. Baik. Okey, Fiza, komen sikit. Sedap ke? Nampak saya sedap. nampak awak. Saya sedap. Dan tapi macam Chef kata, kalau kita masak lagi lama, dia lagi lagi sedap kan? Ini dah rasanya. Kalau esok, lagi sedap. Betul tu. Tapi rasa dia dah cukup dah. Dah ada rasa masin, rasa masam dan juga rasa manis daripada kurma tu. Dia memang rasa manis kurma tu memang sedap. Dia tak over. Rasanya semua sedap. Dan paling best sebenarnya, bila kita tak tumbuk kita punya bahan-bahan ni, bila masuk dalam mulut, kita sendiri yang kunyah, dia lagi menaikkan aroma dalam mulut kita tu. Awak bukan main awak pop-pop awak. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada chef. Saya tak boleh makan banyak-banyak. Hari ni satu hari kita ada syuting sampai petang. Takut nanti dia penghadaman tu dia lebih aktif. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada chef di atas perkongsian menyanyi rasa itu tadi, dan mungkin ini juga boleh memberi inspirasi kepada anda malam nanti sempat lagi, sebab ini bahan yang ada kat dapur je ni. Boleh masak malam ni, boleh letak telur, boleh letak sayur. Betul. Semua ada. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih, Chef. Wanita Hari Ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita, dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudi bersama kami selama 1 jam ini. Semoga resepi-resepi yang kita kongsikan ini boleh dijadikan menu masakan harian anda. Okey, kita ada rasam, kita ada sup gearbox, kita ada sup ketam dan juga kita ada sup eko hari ini. Dan ini antara menu variasi lah yang memang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia. Makan begitu saja, makan dengan nasi, ada orang makan dengan mi, mihun, kuih dan macam-macam cara anda menikmati hidangan ini. Dan macam saya katakan tadi, ini mungkin dapat menjadi menu tambahan untuk inspirasi anda sisi keluarga, ataupun di musim-musim panas, musim demam ni, makan pula dengan muih ataupun bubur kan, itu juga mungkin dapat membuka selera anda. Dan kami harapkan perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Esok kita akan kembali lagi. Betul, kita akan kembali bersama topik kita Muflis di usia muda. Apa puncanya? Kita akan kembali esok 12.30 hari sehingga 1:30 hari. Kalau mungkin ada kawan-kawan atau adik-beradik yang mungkin ada hutang kredit kad ataupun perbelanjaan melebihi daripada pendapatan dan sebagainya, anda boleh terus ajak mereka terus tonton di Wanita Hari Ini. Esok mungkin ada tips-tips ataupun perkongsian-perkongsian bagaimana cara terbaik untuk kita mengelakkan diri kita ataupun membantu untuk merancang kewangan kita dengan lebih baik lagi. Esok kita akan kembali lagi. Betul. Sekian dahulu dari saya, Syahidah Izzati Yaakob, dan juga Fiza Sabjahan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut